Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar 4 Arif. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang satu topik iaitu gerakan linear 1. Okey, sebelum kita masuk pada topik kita, marilah berkenalan sedikit dengan cikgu. Okey, nama cikgu adalah Ahmad Luqmanul Hakim bin Ahmad Tarmizi, boleh panggil Cikgu Luqman daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okey. Seterusnya, hari ini kita akan tengok sedikit kejayaan apa yang kita akan dapat. Kejayaan yang kita akan dapat hari ini daripada hasil kelas ini. Yang pertama, kamu akan dapat menghuraikan jenis gerakan linear bagi objek yang berada dalam keadaan pertama pegun, kedua hal laju seragam dan yang ketiga hal laju tidak seragam. Okey, yang kedua, kamu dapat menentukan jarak dan sasaran, laju dan hal laju. Yang ketiga, pecutan dan nyah pecut. Okey. Ketiga, kamu akan dapat menyelesaikan masalah gerakan linear dengan menggunakan persamaan empat beradik ni lah. Untuk mencari V, untuk mencari S, sasaran dan yang lain-lain lah. Okey. Seterusnya, cikgu nak semua kamu pastikan diri kamu bersemangat untuk kita mulakan pembelajaran ini sebelum kita masuk lebih serius Okey, jadi semangat macam budak ni. Okey, semangat okey. Saya tak nak tengok kamu macam pelajar ni lesu je kan bila buka Webex ni. Buka je masuk kelas, tidur je depan laptop kan. Cikgu tak nak macam ni. Okey. Sebelum tu kita tengok apa itu gerakan ini. Okey, contoh pergerakan apa boleh bagi cikgu? Kereta gerak. Kereta, orang berlari, sepak bola tu pergi ke atas ke lain. Semua itu adalah pergerakan. Okey, linear ni pula macam mana linear? Apa maksud linear tu, Ibrahim? Lurus tau. Tegak lurus. Lurus. Kita belajar matematik linear ni adalah suatu benda yang lurus. Okey, jadi bila kita gabungkan gerakan linear ni maksudnya dia bergerak dalam keadaan garis lurus kan. Okey, kita tengok video ni. Perhatikan apa yang awak boleh kaitkan dengan apa yang awak boleh kaitkan dengan gerakan linear. Okey. Shoving Puerta out the way. Puerta waiting to pounce. Glazer is there. Glazer gives it some gas. Puerta and Awang go around the outside. Awang just going to bounce his way off them. Glazer is boxed in. Awang is now going for this. Awang is going for the medal. Awang is going to be the world champion. Awang wheelies across the line to take the world title. His signature wheelie. He finally has taken the rainbow bands. Azulazni Awang of Malaysia takes the world. Okey, dengar tak adik? Dia cerita tu. Awang adik. Awang. Okey, cikgu nak tanya awak, kenapa yang awak boleh faham daripada video tadi? Yang pelajar yang mana ada line buruk tu tak apa. Okey, daripada video tadi tu awak tengok Abang Azizul kita ni, kenapa yang awak boleh kaitkan dengan topik kita nak belajar ini, gerakan linear? Dia bergerak dalam satu garis lurus. Okey. Satu garis. Okey. Apa kuantiti fizik, kuantiti macam yang awak belajar sekarang, macam yang awak belajar, yang awak boleh kaitkan dengan video tadi? Dia kuantiti ada vektor. Bukan. Laju, pecutan. Betul. Siapa tu? Afika. Pakcik kau nak belanja aiskrim hari tu. Oh, insyaAllah boleh. Okey, Afika sebut apa tadi? Bagi tahu kawan-kawan. Afika nampak dalam video tu laju. Ada hal laju. Ada pecutan.
Lagi? Apa lagi? Orang lain boleh tambah tak? Jarak ada juga. Jarak. Masa. Masa. Oh, bagus. Okay. Gerakan linear. Macam yang awak bagi tahu cikgu tadi, gerakan linear ni apabila objek berada dalam satu gerakan dalam satu garis yang lurus. Okey, awak tengok apa ni? Kereta apa ni? Kereta hitam ni Kereta apa ni? Kereta Wira. Civic tu. Kereta Civic, kereta Wira. Vira. Ya, Wira. Okey, ikutlah Vira. Okey. Okey, ni garis lurus kan? Okey, ni apa ni? Buah apple jatuh. Pada pokok. Ini adalah gerakan linear juga kan? Okey, ni bowling, main bowling. Siapa pernah main Yes. bowling sini? Baim. Ya, Pak Ain main bowling. Dok cover Ya. pun. Seterusnya, kita nak tengok terdapat 3 keadaan gerakan linear. Apabila objek berada dalam keadaan pegun. Okey, macam kita nak tahu tadi lah. Apa itu pegun, apa itu hal laju seragam, apa itu hal laju tidak seragam. Okey, kalau kita tengok kereta ni dah buat apa? Senyap gitu ya. Kereta duduk kat parking ke, duduk kat traffic light ke. Okey, dia duduk bergerak, maksudnya dia dalam keadaan pegun. Kegun. Okey, lepas tu tengok makcik ni nak pergi kedai bawa 30 km je. 30 km per hour je. Steady je makcik ni tau. Slow je. Maksudnya dia dalam keadaan hal laju seragam. Okey. Lepas tu kita tengok. Oh. Tiba-tiba makcik tu nak balik rumah dia. Dia ingat yang dapur gas dia buka. Jadi dia bawa dalam kelajuan 4 maksima. Kalau tengok dah habis musim kereta dia tu nak balik rumah punya pasal. Jadi kat sini awak boleh beza tak? Hal laju seragam dengan hal laju tidak seragam ni macam mana? Boleh seorang bagi tahu cikgu apa beza hal laju seragam dengan apa beza hal laju tidak seragam? Hal laju seragam ni dia Laju. laju yang sama-sama je. 50, 50, 50, 50. Sesama tu apa samanya? Baik, dia apa? Konsisten. Apa yang sama? Apa yang sama? Jumlah hal laju. Betul. Hal laju dia seragam je. Bawa tu sama je. Tapi kalau hal laju tidak seragam ni macam mana? Tidak berubah-ubah. konsisten. Ya berubah. Okey. Tak konsisten. Okey, betul. Okey. Seterusnya kita masuk jarak dan sesaran. Okey. Jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek. Dan unit pengiraan dia adalah meter. Berbeza pula dengan sesaran. Walaupun dua-dua ni berkait dengan jarak, tapi sesaran adalah jarak antara titik akhir dengan titik mula dalam garisan lurus dan unit bagi sesaran adalah meter juga. Okey, jom kita tengok macam apa beza jarak dan sesaran ni. Okey, ni rumah Al-Kofang. Rumah Kofang. Okey, ni sekolah Bukit Tunggal. Okey, jarak dia adalah 400 meter. Ni kedai depan sekolah. Jarak dia 300 meter. Okey, sekarang ni kita nak tahu jarak yang dilalui oleh Kofang untuk pergi ke kedai adalah 400 tambah dengan 300. Jadi dia jarak keseluruhan dia adalah 700. Okey. Lepas tu tiba-tibalah hari tu Kofang tak pergi sekolah. Tapi Kofang pergi kedai. Macam mana tu? Jadi dia tak bolehlah lalu masuk sekolah lepas tu baru pergi kedai. Jadi dia lalu jalan lain, shortcut. Yang kita panggil sesaran. Iaitu Garis jarak lurus. bila kita, macam mana kita nak kira sesaran ni? Kita menggunakan teorem Pythagoras. Pythagoras. Okey, kita tengok ni 4, ni 3. Jadi sini adalah 5. Okey. Sesaran kalau kita kira adalah 500 meter dari rumah ke kedai. Okey. Sebab apa dekat jarak tu cikgu tulis 700 meter, tapi dekat sesaran cikgu letak dari rumah ke kedai.
Ada orang boleh bagi tahu tak cikgu sebab apa? Sebab apa pentingnya dari rumah ke kedai ni? Cikgu bagi clue situ. Sebab ia nak Macam royak yang macam pergi solat. straight ke kedai tu, tak lalu kat lain. Salah. Tapi Zulfa, Untuk apa? Saya kau. okey. Untuk apa? Untuk memendekkan perjalanan. Bukan. Allah. Sebab Okey. dia ada arah juga. Betul. Okey. Macam kita belajar, jarak ni adalah kuantiti skala. Vektor. Jarak skala. Sesaran adalah kuantiti vektor. Okey, apa beza kuantiti skala dengan vektor ni? Skala dia ada magnitude tapi tak ada arah. Vektor pula dia ada magnitude dan juga arah. Dia ada nilai dan juga arah. Sebab tu penting kalau kita jawapan sesaran kita ni kita kena letak rumah ke kedai. Sebab ia menunjukkan yang sesaran ni mempunyai arah. Okey, faham situ dah? Ya, kita nak perbentulkan sedikit kesilapan-kesilapan kecil lah sepanjang penulisan jawapan. Kadar perubahan maksudnya dia mesti ada benda yang berubah. Macam cikgu cakap sebelum ni. Okey, jadi dekat sini apa yang berubah adalah hal laju awal dan hal laju akhir. Sebab tu kalau kita tengok dekat formula untuk kita kira pecutan adalah A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Yang mana U adalah hal laju awal, V adalah Laju akhir je. hal laju akhir. Okey, bagus. Okey, bagaimana kita nak tahu arah A untuk garis lurus? Awak faham tak macam mana tu ayat dia tu? Macam mana nak tentukan arah A? Dekat maksudnya, dekat jawapan tu negatif positif awak nak letak tu kan? Sebab ada orang kata, tak apa A ni negatif positif, tak apa, tak risau pun. Asal jawapan betul, arah tu tak apa. Ada tak? Pernah dengar tak orang kata begitu? Pernah. Tapi sebenarnya, kita boleh tahu. Daripada soalan tu, kita boleh tahu dah. Arah dia macam mana. Tak perlu kita kira. Okey, pertama. Cikgu tak makan boleh dah. Okey. Cikgu nak tanya dulu. Awak rasa boleh tak? Daripada soalan tu, kita baca soalan, kita tahu dah. Arah pecutan dia ke kiri ke kanan ke. Arah pecutan dia negatif ke, positif ke. Awak rasa boleh tahu tak? Boleh? Macam mana? Cepat cikgu kata boleh. Oh, sebab cikgu kata boleh. Kalau hal laju akhir dia lagi kecil pada hal laju awal. Okey, kita tengok Tak betul, bukan tak betul, dia kurang tepat. Okey, sebenarnya ni yang cikgu belajar daripada lecturer cikgu jugalah. Rupanya apabila objek tu dia berkurang hal laju. Maksudnya berkurang hal laju ni macam mana? Dia slowing down. Okey, slowing down. Arah hal laju bertentangan dengan arah pecutan. Okey. Ada situ. Maksudnya bila dia slowing down, hal laju dia berkurang, arah hal laju bertentangan. Maksudnya berbeza dengan arah pecutan. Okey. Kalau objek itu bertambah hal laju, arah hal laju sama dengan arah pecutan. Okey. Okey. Nampak kau? Okey, 3 keadaan pecutan. Maksudnya pecutan ni akan berlaku apabila hal laju dia meningkat. Macam kita tengok video Azizul Hasni awang tadi. Mula-mula tu dia pecut basikal dia kan. Sebab tu kita panggil pecut. Macam orang berlari, lumba lari. Lumba pecut tu kan. Dia hal laju dia meningkat tu. Larian dia tu kan. Okey, seterusnya keadaan pecutan kedua, hal laju berkurang. Hal laju berkurang ni adalah satu keadaan pecutan juga. Yang kita panggil nyah pecut, orang kata. Nyah pecut tu kan. Sebenarnya perkataan nyah pecut ni tak ada dalam istilah fizik. Dalam kuantiti fizik. Ada ke kuantiti fizik nyah pecut? Saya nak tanya awak semua. Tak Tak ada. Yang ada cuma pecutan. Okey, Berkurang. tapi kita macam mana dia ada satu keadaan di mana hal laju berkurang,
itu adalah satu keadaan pecutan. Tapi nak macam mana tak boleh keliru dengan apabila pecutan yang halaju meningkat, kita bagi tahulah halaju berkurang tu adalah nyah pecut. Okey, dan satu lagi keadaan. Jadi ada 3 keadaan. Dan keadaan yang terakhir adalah halaju sama tetapi arah berubah. Okey, cikgu nak tanya. Apa contoh halaju sama tapi arah berubah? Siapa betul cikgu belanja aiskrim terus ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Keadaan macam mana halaju sama tapi arah berubah? Kita tengok halaju meningkat, halaju berkurang. Tapi ni halaju sama, arah berubah. Macam mana tu? Okey. Cikgu bagi masa berfikir. Cikgu, 2 minit. kalau air mengalir, kalau sungai mengalir, Dia Sungai. arah linear tu. Sama je. Dia tak berubah. Dia straight je tu. Ke sungai awak musim-musim? perut dia dosa air. Tak tepat. Air di dosa. Tak tepat. Siapa betul cikgu belanja? Cikgu bagi hadiah. Orang berlari cikgu. Orang berlari salah sebab arah dia sama. Lari keliling padang. Salah. Ayunan bandu dah jadi. Kereta dia. Dia. Pelik tak? Tak aja dengar kan benda ni? Halaju sama tapi arah berubah. Apa dia Kek-kek awak boleh teka-teki Ayunan juga bandu ke kawan-kawan awak. lain. Awak boleh teka-teki juga ke kawan awak ke Cikgu Noriah ke. Tapi kalau kawan saya tak tahu apa tu halaju. Susah lah. Kena suruh dia belajar fizik dulu lah. Okey. Okey, halaju sama tapi arah berubah. Okey, ada seminit lagi. Kalau tak, kira tak ada orang boleh jawab lah soalan cikgu ni. Wah. Wow. Oh. Alah. Awal Bagi Pak Baing. Awal give up. Ikin cikgu. Boomerang betul cikgu. Boomerang betul. Boomerang salah. Ikut. Sebab halaju dia meningkat. Halaju pergi dia meningkat, halaju datang dia berkurang. Ikin lah sikit cikgu. Awi lah. Clue sikit. Hint. Wih, clue sikit Okey. Dapat sikit separuh. Okey, dapat separuh Dia contoh tu ada dalam bilik awak sekarang. Kipas. Kipas. Amazing. Tahu tak Hadiah. kenapa? Kipas tu dia Tak tahu. musing. Dia musing pada halaju yang sama. Tapi dia musing pula arah yang berubah. Arah berubah tu kan? Mana berubah? Berubah lah musing itu. Bulat. Siapa jawab tadi tu? Apalah, kita tengoklah separuh tu boleh apa. 10 meter per saat. Masa dia adalah 5 saat. Okey, cikgu ni pula Cikgu lukis kan? Cikgu lukis. Tahulah lukisan cikgu ni comel kedok. Allah. Okey, ni kereta nampak tak? Cikgu lukis. Nampak. Nampak. Nampak Sekejap Okey. Ni cikgu lukis kereta. Okey, tadi cikgu kata dia bergerak pada halaju berapa? 60 meter per saat. Okey. Okey, lepas tu ada traffic light. Ada traffic light sini. Lepas tu kereta ni dia berhenti Dia berhenti sini. Okey. Cikgu nak tanya awak lah Boleh tak awak kira halaju. Okey. Pertama awak ingat tak
ayat yang cikgu kata tadi. Kita boleh tahu arah pecutan tu berdasarkan soalan je. Berdasarkan kita tengok dia Objek berkurang. objek tu slowing down atau speed up. Okey, contoh ni. Objek ni dia slowing down kan. Dia halaju berkurang sebab traffic light merah kan. Okey, jadi arah halaju dia mestilah bertentangan dengan Berkurang. arah ya, pecutan. Arah pecutan dia. Okey. Okey, so kita kira pecutan dia. Okay, kita kira pecutan dia ya. Okey, apa formula pecutan? A sama dengan V tolak U per T. V tolak U per T. Okey. Jadi, bila dia slowing down. Okey, awak tengok ya, arah halaju dia ke mana ni? Arah halaju dia ke kanan. Ha, betul tak? Okey, ke kanan ni adalah positif kan? Kita tengok dalam ke kanan positif, ke kiri negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Okey, bila ke kanan dia positif. Lepas tu cikgu katakan tadi apa? Apabila dia slowing down, objek dia halaju berkurang, objek dia slowing down, maka arah pecutan dia akan bertentangan, kan? Okey, jadi mari kita buktikan betul tak apa yang cikgu kata tu. Okey, macam mana kita nak buktikan? Kita kira. Okey, V dia berapa? Halaju akhir dia sebab dia berhenti kan? Kosong. Tolak dengan initial dia tadi berapa? Awal halaju awal dia 60. Okey. Per dengan 5 masa dia kan, cikgu kata 5. Okey, ambil kalkulator, kira berapa? Tekan. Kira dapat negatif 12. Negatif 12. 12 Negatif 12. ms Negatif 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 2. Okey. Betul tak kenapa cikgu kata ni? Arah pecutan dia ke mana ni? Bertentangan. Arah pecutan dia bertentangan. Ke kiri arah pecutan dia, ke sini. Berlawanan dengan arah halaju. Pelik tau. Tak boleh langsung. Tak boleh. Tak pelik langsung Yelah, untuk kan ni nak berhentikan. Takkan nak Okey, cikgu kata tadi. Okey, kita tengok satu lagi Apabila kereta ni slowing down, lepas tu dia akan bergerak. Allah. Okey. Kita traffic light Kita buat lagi traffic light dia. Allah, huduhnya traffic light. Cantik Niko, cantik dia. Oh, cantik Cantik bodek awak. Awak bodek cikgu Apa bodek? Okey. Dia bergerak 60 juga. 60. ms negatif 1. Jarak dia 5 saat. 5 saat. Okey. Halaju dia. Okey, awak tengok. Kereta ni akan slowing down ke speed up? Halaju meningkat ke halaju berkurang? Berkurang. Okey, kalau berkurang, tadi cikgu katakan apa? Arah pecutan dia akan berlawanan kan? Pertentangan. Okey. Pertentangan berlawanan dia. Awak percaya tak kalau cikgu kata arah pecutan dia ke belakang? Saya kenapa? Awak percaya Saya sebab ni masa form 1 kan. Dia bila dia ke belakang ke kiri tu dia negatif. Ke kanan tu dia kata positif. Dan sekarang ni kereta ni bergerak ke kiri. Kereta ni bergerak ke kiri dengan halaju 10 dengan halaju 60 silap 60 macam tadi 60 meter per second. Lepas tu dia berhenti tapi arah pecutan dia ke belakang. Ya, percaya. Percaya Okey, kita tengok kita kira Kalau ada orang tak percaya, A sama dengan
V tolak U per T sama dengan, okey. V dia apa? V dia berarti, jadi V dia 60. kosong. Kosong je. Okey, Kosong. tolak dengan 60. U dia apa? Negatif 60. Sebab halaju dia ke kiri, jadi kita kena letak negatif. Ya. Negatif Betul. 60. Betul tak? Bahagi Yes. dengan Kata cikgu. masa dia 5. Okey. 5. Okey, 5. Okey, betul. Kita kira apa? Dapat jawapan dia 12. 12. 12. MS per cos 2. Tengok situ. Tengok tak? Maksudnya 12 ni, arah pecutan dia adalah positif. Ke kanan. Ke kanan. Arah pecutan dia adalah ke kanan. Macam tu juga kalau kereta ni. Kereta ni dia bergerak. Okey, dia laju. Sama juga. Kalau awak nak test, awak boleh cuba sendiri. Okey, cikgu bagi latihan lah. Awak buat diri Cuba kat rumah. sendiri bawa kereta. Oh, tu hebat tu. Okey. Tadi kita buat dah kan. Ni, apabila dia slow, lepas tu dia laju. Maksudnya speed up kan? Okey, kalau speed up, arah pecutan dia sama dengan arah halaju. Jadi, arah halaju dia akan ke mana ni? Arah halaju dia akan ke kiri. Ya, betul. Arah halaju dia akan ke kiri. Maksudnya, kalau kita kira kat gini, acceleration pecutan dia, kita akan dapat jawapan Yang sama macam yang jawapan negatif. Ya, negatif. Kita akan dapat jawapan negatif sebab arah pecutan dia bergerak ke kiri. Okey, itulah. Kiri. Okey, Sorry. kita settle. Okey, kumpulan 2. Okey. Okey, ada masalah ke? Ada. Tak ada. Nombor 2 jawapan dia? Nombor 2. Ni nombor 2. 25 ke 50? Ni nombor 2 ni. Jawab tak lagi? Jawab dah. Jawab dah. Tak apa lagi, kita bincang lagi. Okey. Awak dapat berapa ni nombor 2 ni? 50. Ha? Dapat 50, Pak Im dapat 25. Mak Ain dapat 25. Mbak Ain tu. Okey, bincang balik macam mana Mbak Ain dapat tu. Mbak Ain bagi tahu macam mana dapat tu. Mungkin yang 50 tu awak dok bahagi 2 kot. Cikgu rasa lah. Mula-mula buat satu lah. Kolom. Cari satu dulu. Bila awak buat satu tu, awak baca okey. Cikgu ajar sikit Okey, bila awak satu tepi tu kan. Okey, awak buat satu. Okey, sebuah kereta dalam keadaan rehat. Okey, keadaan rehat maksudnya apa? U kosong. U kosong. Okey, U kosong dengan pecutan seragam pecutan A2 selama 5 saat. Masa dia T5. Okey, hitung sesaran. Okey, sekarang ni apa kalau buat satu tu formula apa huruf apa yang awak nak jumpa? Huruf apa yang tak ada dalam huruf apa maklumat dia tak ada dalam ni? V. Okey, huruf V. Okey, kalau V awak kena pakai equation yang mana? Hak bawah kali kan? Sebab tu pakai yang
S sama dengan UT tu. Suit tu. Pakai tu. Barulah awak boleh cari sesarang dia. Okay, faham Sebab tu cikgu suruh dulu tulis dulu satu tepi tu. Lepas tu tengok awak mana awak tak ada tu. Ya tu. Equation tepi tu. Okay, baik. Ibrahim ajar macam mana dapat 25 tu. Cikgu pergi dekat group lain pula tengok macam mana keadaan. Okay Okay. Okay, group ni. Okay ke? Ada masalah ke? Okay, cikgu. Akofan jangan duk ngorak ulang. Tak dengar kat aku. Yeah. Bincang molek aku. Bincang oleh okay, bagus. Tanya Aina aku. Ni aku suka Okay. Tahu dah nak buat kan ni? Kira-kira je lah kau. Cikgu pergi dah group 2 tadi. Group 2 siap dah. Tak ada aku jalan kira dia dah aku. Ni settle dah Yes. Saya tidak ikut. Settle dah, siap dah. Ya. Okey, bagus. Jalan kira dengan Ami aku. Jawapan cikgu dapat berapa aku? Yang mana? Yang dua-dua. Okey, satu tu awak dapat apa? 8. MS 8. Betul tu. 2? 125. Dengar tak suara aku? Dengar Mi. Alhamdulillah. 2 dapat apa? 125. Betul. Okey, so kalau siap dah, tagat gambar atau ke dalam grup. Sekejap Atau dalam grup khabar ni kumpulan berapa, soalan nombor berapa Okay. Okay. Siapa nak tahu? Tu bagi 100 kan? Mata bagi 1. Okay. Saya alih 2 dulu. Okey ke? Ada masalah ke? Tak ada, aku cuma confused nak guna formula tu. Okey, cikgu tunjuk sikit. Awak kumpulan 1 dah. Okey, macam mana? Soalan 1 ke soalan 2? Soalan 2. Okey, soalan 2. Okey. Cuba awak tulis dulu 1 tu. Okey, sebuah kapal terbang mesti mencapai had laju 200 dari keadaan rehat dalam sesaran 500 meter. Hitung masa. Okey, masa. Okey, sekarang ni bila awak tulis 1 tepi tu kan? Tulis tak 1 tu? Okey. 1 mencapai had laju. Mencapai had laju ni maksudnya dia kena dapatkan had laju tersebut, maksudnya 200 meter per second ni apa? V dia kan? Okey, V dia. Dalam keadaan rehat maksudnya U sama dengan kosong. U sama dengan kosong. Okey, sesaran dia 500. Hitung masa. Okey, dia nak cari masa. Okey, dekat satu awak tu, huruf apa yang tak kosong, tak ada benda? Huruf A kan? Okey. Daripada cikgu daripada equation yang cikgu tu tadi, dalam 4 equation tu, bila baris kedua, maksudnya awak kena guna equation yang kedua. Ingat tak equation yang kedua hak mana? S sama dengan 1/2 Ya, darab betul. U tambah V darab T. Betul. Awak kena guna equation tu. Nanti awak dapatlah masa dia berapa. Okay, cikgu. Okay, cek tu tu. Cuma masuk dulu dalam equation tu. Nak tengok. Dapat tak? Dapat D dia.
Dapat dah? Okey, T berapa? Dapat 5. Okey, bagus. 5 saat. Okay. So, tagak gambar, wakil seorang tagak gambar atau dalam grup gambar kumpulan 1, nombor 1, kumpulan 2, nombor 2. Soalan nombor 2 gitu. Okay, cikgu check. Okay. Okay, cikgu. Okay, beres. Okey, siap belaka dah orang soalan? Okey, Baiklah. cikgu. Baik dah okey. Siap belaka dah tapi mana? Atur gambar dok gini. Dah atur lagi. Atur dulu. Ami atur Ami. Ami Okey. atur dalam grup Ami. Atur gini Atur contoh awak jawab soalan 1. Kumpulan 1 soalan 1, kumpulan 2 soalan 2. Macam Ibrahim gitu tu. Baik Ibrahim. Baik baik hak mau. Ibuat gitu. Baik hak mau baik. Baik baik. Baik. Okey, Ibrahim kumpulan berapa? Wakil kumpulan apa? Wakil kumpulan 2 Nombor 2. Okey. Kumpulan lain 1 dengan 3. Kita sambung balik. Ni penghujung dah ni. Ngujung-ngujung dah ni. Kita sambung balik. Kita bincangkan soalan Kita bincang soalan tapi bukan cikgu yang bagi tahu, awak yang bagi tahu. Cikgu nak dengar je. Betul ke tak awak? Betul ke tak jawapan awak? Betul ke tak awak nerang? Okey. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, soalan 1. Sebuah kereta memecut Okey, macam mana? Awak tolong terangkan kat cikgu. Macam mana awak ambil data, ambil maklumat daripada soalan dan masukkan dalam equation yang mana? Okey. Okay, biar saya terang cikgu. Okey, boleh. So guna hak 1 tu, Okey. dia bagi pecutan 5. So A ada 5. Lepas tu dia bagi masa 8. Lepas tu dia kata memecut daripada keadaan rehat. So mesti ada hal laju awal dia kosong. Yang dia nak cari tu hal laju selepas. Maksudnya hal laju akhir. So yang kita nak guna sesaran. Formula 1 tu kalau sesaran nak guna, kita guna hak pertama sekali, iaitu A sama dengan V tolak U bahagi P. Lepas tu awak masuk nombor A sama dengan 5, V hak kita nak cari, U sama dengan 0, E sama dengan 8. Lepas tu selesaikan macam algebra, so V dapat 40 meter per saat. Okey. Soalan kedua. Lepas tu nombor 2, kalau guna 1, dia bagi hal laju 200 tu hal laju akhir dari keadaan rehat. So dia punya U dia kosong. Lepas tu dia bagi sesaran 500. Yang kita dak guna kat sini pecutan sebab dia dak bagi maklumat pasal pecutan. So kalau dia dak bagi pecutan, kita kena guna formula yang kedua, iaitu S sama dengan U tambah S sama dengan 1/2 darab U tambah V darab dengan T. Lepas tu kita buat masuk S dia sama dengan 500 sama dengan 1/2 U sama dengan 0, V sama dengan 200, T yang kita nak cari. Lepas tu kita alih-alihkan 1000 bahagi dengan 200 dapat 5 saat. Allah. Okey. So yang lain boleh faham ke macam mana nak dapat 5 saat tu? Boleh aku. Okey, sebab bila mencapai had laju 200 tu, dia bukan start dengan 200. Dia maksudnya had laju akhir dia mesti 200. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok. So ni masa untuk refleksi, nak tanya awak lepas pula. Lepas awak jawab soalan apa semua. Okey, ni home team awak. Okey, saya nak minta wakil daripada setiap home team. Okey, pertama kumpulan 1, wakil siapa nak Zulfa ke? Zulfa ada Zulfa?
wakil ni untuk apa? Okey, saya nak tanya awak, apa perasaan awak belajar hari ni? Apa yang awak dapat, apa yang awak rasa kurang saya ke, apa yang awak rasa menarik ke? Maksudnya luahkanlah perasaan awak. Ah, Luah perasaan, apa hari yang awak rasa? ni saya belajar tentang gerakan linear. Saya rasa saya tahu juga tentang gerakan linear tu yang cikgu ajar. Cikgu menjadi friendly dekat saya walaupun saya tanya benda yang dialog, benda yang tak necessary. Dan saya saya tak mana nak kata. Itu dia. Macam tu je Okey, kumpulan 1 rasa macam tak berapa jelas ke Zulfa bagi tahu tadi, ada nak beritahu ke? Perasaan awak hari ni ke? Kristina ke, ada ke? Awak rasa Dapat belajar cara kira baru. okey. Macam Cara apa tu? Sebelum ni cara satu tu Cara lah. satu, Sebelum okey. ni macam rasa payah sangat sebab bolok banyak ni macam tersusun dah. Kalau tak ada tu kena guna benda. Tapi yang penting kena hafal dulu empat beradik tu. Kalau dah hafal satu ke apa ke, tak boleh jawab juga. Yang penting kena hafal dulu empat beradik tu untuk SPM-KG. Jadi macam mana awak rasa teknik pembelajaran hari ni, okey ke? Menarik ke Senang bosan ke? tak bosan itu. Tak bosan Okey, tu je kumpulan 1 okey. Rasanya tu je. Okey, kumpulan 2 pula. Kumpulan 2 ada nak cakap ke Izzah? Izzah ada ke nak bagi tahu? Ada. Okey, apa Izzah? Nak bagi tahu apa ni? Suka belajar guna jigsaw ni. Sebab apa dia menarik kat mana tu? Sebab ia macam kumpulan-kumpulan kecil je. So bolehlah macam dok ramai lah, dok rasa malu kan. Nak cakap kalau ramai-ramai kan macam malu gitu. Okey, faham. Daripada kumpulan tu pula masuk expert group lah, ada home team lah kan. Jadi dia macam okey lah belajar macam ni. Macam bermain lah macam cakap Macam dekat camp, ada dekat camp. Tak lah kita ngajar slide je kan macam tu Yep. Okey. Lagi Ainin? Ada ke? Damia ke? Tak ada dah. Ibrahim ada ke nak komen? Lagi berlaku dah ulang 3 lah Macam mana teknik cikgu mengajar, okey ke? Ke cikgu dok pandang ngajar? Okay. Komen lah sikit. Tak cikgu mengajar. Sedap sebab apa tu sedap tu? Menarik ke macam mana tu? Menarik dari segi apa tu? Menarik sebab masuk berapa kali kau ulang. Menarik. Sebab apa tu? Sebab apa? Sebab apa? Boleh lah masuk dalam group expert. Sebab ada jigsaw lah menarik tu jadinya. Boleh lah. Okey, faham. Okey, kumpulan 3, Syahirah. Apa awak rasa hari ni, belajar hari ni, sepanjang berapa jam kita buat kelas ni? Apa awak rasa daripada mula-mula tadi? Adakah masa mula-mula tadi semangat, lepas tu ujung-ujung ni rasa tak semangat dah, lesu dah ke? Tak ada ego. Ia macam semangat tu sampai habis lah. Sebab ia benda teknik cikgu ajar tu macam memang menarik hati. Okey. Kena formula apa semua kan. So bila tahu dah cara tu jadi senang lah nak kira tu. Okey, yang lain? Aminatu ada ke nak cakap? Amma Kofan ada ke? Tak ada aku. Okey, dari Kofan lah cikgu nak tanya. Apa yang Kofan boleh belajar hari ni? Benda baru apa yang Kofan boleh belajar? Pengiraan dengan lebih mudah menggunakan satu. Ataupun fahaman lebih lah untuk cari dia punya positif negatif untuk pecutan. Okey, pecutan tu so, untuk cari arah pecutan tu Okey, faham.
Okay, lepas tu macam mana kau Fang rasa kalau dekat sekolah kita pakai konsep jigsaw ni juga untuk belajar? Untuk cikgu mengajar. Kalau bagi Gofan lah, macam kalau guna jigsaw ni kat sekolah, Ha? maybe student akan lebih faham lah sebab dia boleh share sama dia and then rasa malu tu kurang lah sebab tak ramai sangat dalam satu kumpulan tu. Tak perlu nak share satu kelas ke macam tu kan? Maksudnya dalam kumpulan-kumpulan kecil je. Okey. Cikgu faham. Okey. So, habis dah situ refleksi, nanti cikgu akan bagi soalan sedikit, soalan kefahaman melalui kuisis. Yang tu sebab kita dah kesuntukan masa, cikgu bagi link dalam grup je lah. Lepas tu awak jawab lah. Lepas tu apa-apa boleh bagi komen dekat dalam kumpulan tu lah. Dalam grup WhatsApp kita tu lah. Okey, sebagai penutup, cikgu ada sedikit kata-kata hikmah lah. Okey. Kejarlah impian awak dengan halaju yang tinggi supaya usaha awak menghasilkan momentum yang tinggi, insya-Allah peroleh kejayaan dunia akhirat. Okey. So, jangan awak sebagai pelajar SPM yang nak SPM dah ni, awak berbaki berapa bulan je lagi untuk SPM. Jadi, tak ada dah masa untuk awak berada dalam keadaan pegun ke, halaju seragam ke. Sekarang ni awak kena buat apa? Awak kena buat pecutan. Awak kena buat pecutan untuk skorkan betul-betul dalam SPM awak lagi. Terutamanya dalam subjek fizik. Tiba. Okay. Untuk subjek-subjek lain jugalah. Masa ni awak pulunlah betul-betul. Awak perihlah pedal minyak awak tu. Kalau awak gohek basikal, goheklah sungguh-sungguh sampai rata putu. Sebab SPM ni lah yang menentukan masa depan awak lagi. Lepas habis SPM, awak nak rehat ke, awak nak tengok drama ke, awak nak main game sampai tubik biji mata, itu terserah kat awak. Tapi sekarang ni, selagi masa masih ada, awak buatlah, usahalah sebaik yang mungkin. Sebab apa? Sebab penyesalan selepas kita dapat keputusan tak ada guna. Kalau nak menyesal sekarang. Menyesal sebab apa sekarang ni aku masih main game, baik aku buat belajar. Itu penyesalan. Menyesal sekarang. Menyesal sudah tak ada guna. Okey, faham semua? Faham. Okay. Cikgu nak dengar semangat sikit. Semangat sikit. Cikgu nak dengar saya semangat. 1, 2, 3. Semangat wajah. Saya semangat. Saya semangat. Saya semangat. Semangat cikgu. Okay, last. Cikgu. Okay, last. Cikgu nak patung. Cikgu ni dulu wakil sekolah patung. Pergi mendaki ke Gunung Tahan, terus masuk ke dalam hutan. Kalau halaju objek perlahan, halaju bertentangan dengan pecutan. Macam yang kita belajar tadi. Ada orang boleh balas, Dok? Saya Ego. Itu kita nak dengar. Mana? Pergi mendaki ke Gunung Belikat, terus masuk ke dalam hutan. Kalau halaju objek meningkat, halaju sama dengan pecutan. Okey. Macam kita belajar tadi lah. Kesimpulan sikit lah cikgu nak kata. Untuk arah pecutan ni, kita tengok kepada halaju objek tersebut. Objek slowing down, maksudnya bertentangan. Kalau objek speeding, maksudnya sama. Okey. Itu sahajalah untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih. Sayonara. Arigato. Berjumpa lagi kita di lain hari semua. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Luqman. Cikgu harap, daripada hati cikgu harap kamu semua dapat sesuatu daripada kelas cikgu hari ini. Dan boleh kamu share juga dengan orang. Sebab apa? Ilmu yang paling baik adalah ilmu yang kita dapat kongsikan dengan orang. Bukan ilmu yang kita sipas orang. Ilmu kita sipas orang tu, dah comel. Sebab kamu hari ni 12 orang. Sebab dalam kelas kamu ada lagi 20 orang kan. Yang lain-lain yang tak boleh masuk kelas cikgu ni, kamu kongsikan apa yang kamu belajar. Ataupun kamu nak bagi tahu ke Cikgu Noriah ke Teka-teki cikgu hari. Ingat tak teka-teki cikgu hari?
laju sama tapi arah berubah. Apa tu Cikgu Noriah? Itulah. Kalau macam tu kita jumpa lagi. InsyaAllah nanti cikgu latihan mengajar dekat sekolah Bukit Tunggal. Ada rezeki kita jumpalah face to face jumpa depan-depan. Okay, kalau macam tu terima kasih atas kerjasama pelajar-pelajar semua. Cikgu sayang korang semua. Okay.